Cuba perhatikan gambar-gambar ini. Ini penyapu yang diletakkan untuk menolak paku-paku di jalanan. Ini pula jaring yang dipasang untuk tahan dari serangan batu. Dan ini bukan penumpang, tetapi tahanan manusia yang dijadikan sebagai pelindung kereta api tentera British. Kesemua gambar ini diambil pada tahun 1936 ketika berlakunya kebangkitan Arab Palestin yang dikenali sebagai Al-Thawra Al-Kubra. Dan gambar ini menyimpulkan ketakutan Yahudi dan British terhadap kebangkitan ini. Kebangkitan yang memaparkan buat pertama kalinya puluhan ribu umat Islam Palestin dapat bersatu dan berdemonstrasi untuk menolak secara keras pendudukan haram Yahudi Israel ke tanah Palestin sejak dari deklarasi Balfour tahun 1916. Berbeza dengan 7 tahun sebelum itu, hanya ratusan sahaja umat Islam Palestin yang mendokong demonstrasi membantah pengambilan tembok buruk Masjid Al-Aqsa oleh Yahudi Israel. Bagaimana jumlah dukungan dan sokongan ini bertambah secara drastik hingga mencetuskan siri intifadah yang berlangsung sehingga hari ini. Kebangkitan ini sebenarnya berasal usul dari kisah perjuangan seorang tokoh ulama terkemuka dari Syria yang menjadi pelarian di Haifa. Ini adalah kisah mengenai Syekh Izzuddin Al-Qassam dan bagaimana beliau mengasaskan kumpulan pembebasan Palestin pertama yang mempunyai kekuatan ketenteraan hanya dari kalangan masyarakat kampung dan orang awam. Sebelum cerita lebih lanjut, video ini dibawakan oleh Aman Palestin, sebuah pertubuhan yang sentiasa membantu dan memelihara hak kemanusiaan umat Islam sedunia, terutamanya di Palestin. Pada hujung Perang Dunia Pertama tahun 1919, tentera Perancis sedang giat melancarkan serangan terhadap wilayah asal Syekh Izzuddin Al-Qassam di Jabal Syria. Sekalipun Izzuddin Al-Qassam berjaya wujudkan organisasi pertahanan dari serangan itu, namun tentera Perancis berjaya menekan organisasi beliau sehingga terpaksa melarikan diri ke Haifa, Palestin. Terdapat 4 latar belakang utama Syekh Izzuddin Al-Qassam ketika mana beliau berjaya tiba di wilayah Palestin itu. Pertama, beliau adalah seorang ulama seperti mana ayah dan atuknya yang merupakan tokoh besar dalam dunia tasawuf dan tarikat Qadariyah. Beliau sendiri menuntut ilmu agama di Universiti Al-Azhar dan mengajar bidang tafsir dan tasawuf di wilayah Jabal Syria. Kedua, dengan hanya penyampaian khutbah Jumaat sahaja, beliau pernah berjaya mengumpulkan 250 sukarelawan rakyat Syria untuk menjadi mujahidin menentang tentera Itali di Libya pada tahun 1911. Ketiga, beliau mula mendapat latihan ketenteraan secara tersusun bersama armada tentera Uthmaniyah selepas bermulanya Perang Dunia Pertama tahun 1914. Dan keempat, beliau telah berpengalaman melakukan operasi pertahanan dari serangan Perancis di wilayah Jabal Syria sehingga tahun 1920. Hasil latar belakang pendidikan dan pengalaman perjuangannya luas, Izzuddin Al-Qassam tidak berdiam diri dalam tempoh pelariannya di Palestin. Beliau mula menjadi tenaga pengajar di Madrasah Islamiyah, kemudian mengasaskan sekolah awam untuk para pekerja di Haifa. Syekh Izzuddin Al-Qassam turut menjadi rujukan ilmu bagi kebanyakan pengikutnya yang terdiri dari petani, buruh serta masyarakat Palestin yang terpinggir dan dirampas tanahnya atas polisi dan dasar pendudukan haram Yahudi. Dalam masa yang sama, beliau membina hubungan dengan beberapa tokoh nasional Palestin, antaranya Mufti Haji Amin Al-Husaini dan Rashid Haji Ibrahim yang merupakan pemimpin parti politik nasionalis Arab Hizb al-Istiqlal. Izzuddin Al-Qassam turut dilantik sebagai presiden kepada organisasi Islam berpengaruh di tanah Arab, iaitu Kesatuan Pemuda Muslim di wilayah Palestin pada tahun 1928. Dalam tempoh 10 tahun sahaja, Izzuddin Al-Qassam berjaya membina sokongan akar umbi ribuan masyarakat Palestin dan sokongan tokoh-tokoh elit Palestin terhadap idealisme perjuangannya. Pada tahun 1929, berlaku sebuah demonstrasi yang dikenali sebagai Thawra Al-Buraq untuk membantah perampasan Yahudi terhadap kawasan dinding Al-Buraq yang merupakan sebahagian dari Masjid Al-Aqsa. Demonstrasi ini telah menyebabkan pertembungan berdarah yang mengorbankan lebih 100 nyawa umat Islam. Sejak dari itu,
Izzuddin Al-Qassam menyusun gerakan perjuangan secara terancang dengan latihan persenjataan yang dikenali sebagai Al-Kaf Al-Aswad atau The Black Hand. Beliau memilih beberapa individu untuk dilibatkan dalam gerakan tersebut yang kebanyakan adalah dari kalangan petani dan penduduk awam. Gerakan ini berkembang kepada ratusan penyertaan dari utara Palestin hingga ke wilayah Gaza di selatan. Bermula dari tahun 1931 hingga 1935, beberapa siri serangan hendap dan secara rahsia telah dilancarkan oleh Al-Kaf Al-Aswad terhadap penempatan Yahudi dan turut berjaya mengebom laluan rel kereta api milik British. Kejayaan ini telah membuka mata kebangkitan umat Islam di Palestin sekaligus turut menggugat kedudukan politik beberapa orang elit Palestin yang mempunyai kepentingan hubungan dengan pihak British. Pada Oktober 1935, apabila terbongkarnya proses seludup senjata api secara besar-besaran dari Belgium kepada organisasi mafia Zionis Haganah, maka Izzuddin Al-Qassam mengisytiharkan penentangannya secara terbuka terhadap pihak autoriti British dan Zionis Israel. Hingga November 1935, seorang polis Yahudi berjaya dibunuh oleh gerakan Al-Kaf Al-Aswad sekaligus menyebabkan mereka diburu secara besar-besaran. Izzuddin Al-Qassam bersama beberapa pengikutnya telah bersembunyi di kawasan gua berhampiran Gunung Jenin dan Nablus, namun akhirnya berjaya dikepung oleh polis British dan Zionis. Lalu Izzuddin Al-Qassam dan pengikutnya gugur syahid selepas berlaku siri balas tembakan terakhir di kawasan tersebut. Kematian beliau telah ditangisi seluruh penduduk bumi Palestin hingga lebih 3,000 penduduk Haifa turun dalam proses pengebumian beliau sekaligus mencetuskan protes besar-besaran di seluruh Palestin. Bekas pengikutnya dalam Al-Kaf Al-Aswad mula lebih dikenali sebagai Ikhwan Al-Qassam di bawah pimpinan penggantinya iaitu Farhan As-Saadi. Mereka mula melakukan lebih banyak serangan balas dan pengeboman terhadap penempatan Yahudi sekitar hujung tahun 1935 dan awal tahun 1936. Sehinggalah akhirnya pimpinan Ikhwan Al-Qassam mula mengatur bibit-bibit revolusi kebangkitan puluhan ribu umat Palestin di peringkat nasional yang dikenali sebagai Al-Thawrah Al-Kubra yang berlangsung selama 3 tahun secara besar-besaran. Hingga kini, nama dan legasinya masih memusnahkan Israel. Pada pertengahan tahun 1991, sebuah brigade ketenteraan yang diberi nama Al-Qassam telah dilancarkan oleh parti Hamas. Kekuatan brigade ini dengan lebih ratusan ribu jumlah tentera dan alat teknologi senjata tersendiri telah melancarkan lebih 20 operasi ketenteraan dan serangan terhadap kekejaman Israel dalam tempoh lebih 30 tahun dan masih bertahan sehingga sekarang. Ini menunjukkan sebab nama ulama Izzuddin Al-Qassam tetap menjadi sesuatu yang paling digeruni oleh Yahudi Zionis dalam menghadapi penentangan umat Islam di Palestin. Beri pandangan anda di ruang komen.